Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada tuan-tuan semua, anda semua kesihatan yang baik serta diperjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan bala musibah bencana. Kita doakan minta Allah jauhkan kepada kita daripada musibah COVID-19 menghampiri ataupun terkena kepada keluarga kita dengan kita membaca doa. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Kita meminta Allah mengangkat bala ini daripada negara ataupun masyarakat kita. Allahumma rfa'annal bala. Dan kita meminta Allah memelihara kita daripada wabak ini. Wasrif anna hadzal wabak. Jadi alhamdulillah, segala puja dan puji pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keizinan untuk kita berkongsi pada malam ini sekali lagi berbicara di dalam bicara alam mistik ataupun membicarakan tentang masalah gangguan. Dan malam ini kita lebih kepada bicara yang berbentuk ilmiah dalam bentuk satu hala. Walau bagaimanapun ada soalan-soalan yang terkumpul yang saya cuba akan jawab. Sebab malam ni topiknya, tajuknya pendek tapi bicaranya panjang. Dan sebelum daripada tu saya nak pastikan audio dan juga video dengar dengan baik. Okey, mohon komen ya. Okay, minta komen bagi tuan-tuan yang menonton audio jelas ke tak sebelum pada kita sambung atau mulakan perbincangan pada malam ini. Dan perbincangan pada malam ini saya akan kupas ataupun berkongsi dengan tuan-tuan lebih kepada akan satu topik berkenaan dengan karamah wali ataupun kuasa sihir. Maknanya supaya kita boleh mengenali perbezaan bila mana kita pergi mendapatkan khidmat rawatan kemudian mendapat kesembuhan. Adakah itu satu kesembuhan yang disebut sebagai satu kelebihan? Kita melihat sesuatu pada orang, pada seseorang itu suatu perkara yang ajaib, suatu perkara yang luar biasa, satu kelebihan yang jarang kita jumpai pada orang lain. Apakah ia sakti sihir ataupun kita sebut sebagai kuasa sihir ataupun suatu perkara yang disebut sebagai karamah. Orang Melayu panggil sebagai keramat. Samalah tu, karamah ataupun keramat tu sama je. Baik, dan sebelum daripada kita pergi kepada karamah, maka ada topik yang lebih besar, ada tasawur gambaran yang lebih besar tentang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat manusia ini. Maknanya ada dengan cara yang syar'i, ada yang dengan cara yang tidak syar'i mereka perolehi. Sama ada dalam keadaan sedar maupun tidak sedar. Yang pertama, perkara yang menyalahi adat. Ini kita sebut perkara-perkara luar biasa atau boleh disebut dalam istilah lain perkara yang mencari adat atau orang kata menyalahi adat, yang jarang-jarang berlaku. Yang pertama disebut sebagai mukjizat. Maka mukjizat ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para rasul dan anbiya alaihimussalatu wassalam sesuai dengan dakwaannya bagi membuktikan akan risalah nubuwah, bagi membuktikan akan risalah tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mukjizat ini benda yang hanya diturunkan kepada para nabi dan juga para rasul. Yang kedua disebut sebagai karamah. Ini kita nak bincang kejap lagi ni. Yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan anda semua sebentar lagi ialah tentang karamah. Suatu perkara yang menyalahi adat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para wali. Itu kita nak bincang siapa para wali tu. Bukan wali bank, bukan wali nikah. Jadi suatu perkara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para wali ini dipanggil sebagai karamah. Orang Melayu kita panggil sebagai keramat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah irhas. Irhas ini adalah suatu perkara yang menyalahi adat yang diberikan kepada Nabi sebelum diutus menjadi Rasul. Sebelum diutus menjadi Rasul, sepertinya Nabi SAW ketika mana dia berjalan, maka dia dilindungi oleh awan dalam perjalanan dia. Awan melindungi perjalanan Nabi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Itu disebut sebagai irhas.
Kemudian ma'unnah. Ma'unnah. Ma'unnah ni bukan kumpulan al-ma'unnah tu. Itu salah. Itu nama dia jugalah. Tapi ma'unnah ni suatu perkara yang menyalahi adat yang diberikan oleh orang ramai ketika mana dia berada dalam kesusahan. Antaranya ketika mana perang Badar, maka malaikat turun untuk membantu dalam peperangan kaum muslimin. Berapa ramai tentera musuh musyrikin yang tiba-tiba jatuh dengan sendiri, yang disebutkan di dalam riwayat juga dalam sirah, menyebutkan bagaimana ada yang terpotong tangan dengan sendiri dan seumpamanya. Maka tentera musuh tadi dikalahkan oleh tentera Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang luar biasa. Dalam keadaan yang luar biasa, yang mana Allah datangkan bantuan tadi kepada orang ramai ketika dilanda akan musibah ataupun berdepan dengan ujian. Itu disebut sebagai ihanah. Baik, yang kelima yang itu disebut sebagai ma'unah. Minta maaf, itu disebut sebagai ma'unah. Yang keenam adalah ihanah. Ihanah adalah maknanya suatu perkara yang menyalahi adat yang berlaku pada tangan orang fasik. Yang tadi pada orang-orang beriman, ini kepada orang fasik, nak menambahkan lagi kefasikan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni antara salah seorang yang melawan Nabi, yang mengaku jadi Nabi. Turunnya surah Al-Fil, maka dia buat juga surah Al-Fil. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil. Gajah, apa itu gajah? Mu tahu ke gajah tu macam mana? Gajah tu belala dia pendek, ekor dia pendek, belala dia panjang. Itu Musailamah Al-Kazzab. Dia ada pengikut yang ramai. Bila dia ludah kepada seseorang, maka orang tadi menjadi buta. Itu disebut sebagai ihanah. Maknanya suatu perkara yang pelik, satu perkara menyalahi adat yang Allah bagi kepada orang fasik untuk menambahkan kefasikan dia. Tetapi perkara itu tidak berlaku secara bidang kemahiran. Perkara itu tidak secara orang kata berterusan, tetapi berlaku pada saat-saat tertentu. Ada satu lagi tertinggal. Satu lagi disebut sebagai istidraj. Istidraj itu perkara yang menyalahi adat atau benda-benda pelik yang lahir di tangan orang fasik yang biasanya berlaku pada tukang sihir. Maka bezanya tadi, istidraj ini dia dapat adalah kelebihan diberikan kepada seseorang sebab dia berulang-ulang dengan ilmu tu. Maknanya dia membaca jampi mentera, dia membuat orang kata jamuan ataupun kita kata menyembah sesuatu. Maknanya dia berulang-ulang mengamalkan ilmu yang salah tadi ataupun perbuatan yang menyalahi tauhid itu tadi secara berulang-ulang. Maka setiap kali dia sentuh orang, orang jadi sembuh. Setiap kali dia rawat orang kanser, maka nampak darah dan sebagainya. Setiap kali orang lumpuh pergi jumpa dia, maka terus boleh berjalan. Ini disebut sebagai istidraj. Saya sebut tadi maknanya tak semestinya boleh berjalan tu, orang boleh berjalan tu terus istidraj. Tidak, ada juga di kalangan itu disebabkan amalan yang soleh. Cuma nak kata, kalau ada sesuatu amalan yang menyalahi, sesuatu amalan yang melanggari syariat yang berulang-ulang, maka Allah boleh berikan kepada dia istidraj, satu kelebihan kepada dia, yang menyebabkan apa saja dia buat, maka hasil dia jadi. Okey. Jadi beza dengan kita kata ihanah tadi berlaku dalam keadaan tertentu. Istidraj tadi disebabkan dia mengulangi ilmu tertentu yang salah itu tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan anda semua, malam ni kita nak kongsi berkenaan dengan karamah. Berkenaan dengan karamah ataupun kita sebut sebagai karamat. Baik. Sebelum daripada tu saya tak nampak komen. Minta tolong komen sikit. Saya nak pastikan suara clear ke tak. Alhamdulillah, banyak komen dia. Dia tak timbul kadang-kadang daripada Muhammad Dedi Daud, daripada Daud Dedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dedi dia, Waalaikumsalam. Suara tak kuat. Ada yang kata suara tak kuat, saya kuatkan sikit lah Kalau tak kuat lagi, kuatkan suara phone sendirilah. Saya sudah kuat. Assalamualaikum Nur Sakinah. Waalaikumsalam. Masrul Mustafa clear, Alhamdulillah. Nur Fazlin jelas, Alhamdulillah. Zainab, Assalamualaikum Sa'di, awalnya suara tak jelas, sekarang Alhamdulillah audio dah clear daripada Singapura. Baik, Alhamdulillah saya sudah clear. Baik, jadi kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan karamah tadi ataupun keramat tadi. Ikutlah bahasa Melayunya keramat, kita sebut karamah Karamat.
Allah sebut di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu dia tidak khawatir, dia tidak bimbang, dan mereka tidak pula bersedih hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang beriman dan sentiasa bertakwa. Bagi mereka kegembiraan, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka kegembiraan, keserokan kehidupan dunia dan juga di akhirat. Mereka tidak menukarkan ataupun katanya la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimah Allah. Yang demikian itu adalah kebenangan yang besar. Maknanya istilah karamah ataupun istilah para wali ini memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut karamah wali itu, maknanya istilah wali itu tadi memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita menjelaskan atau kita berkongsi tentang definisi dia, cerita-cerita daripada Al-Quran, cerita-cerita daripada hadis tentang bagaimana sifat-sifat ataupun karakter yang ada pada seorang wali, yang mana dia bila mana dia mengusahakan sesuatu dengan doa berpegang ataupun mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada dia memakbulkan doa dia. Jadi kita nak jumpa para wali pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan yang terahmati Allah, bukan senang. Bukan senang. Sebelum daripada tu jangan lupa boleh share dan like video, tag kawan-kawan kita, berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan, keberkatan kepada anda semua. Bila anda berkongsi ilmu ini, Allah ulang, Allah tambah kebaikan kepada kita, insya-Allah. Satu kebaikan yang kita buat kepada orang lain, maka dia akan berkembang. Orang lain pula kembangkan, orang lain pula kembangkan lagi. Maknanya satu kita share, orang lain pula share, orang lain pula share, orang lain pula share. Maka Allah panjangkan kita punya kebaikan, pahala tadi berterusan. Kadang-kadang kita share pada malam ni, bukan hari ni orang tengok, esoknya kawan kita tengok, esoknya kawan kita share, lusa pula member dia pula tengok. Lepas tu bersambung lagi. Man sannata sunnatan hasanatan, dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang mulakan suatu perkara kebaikan, maka orang lain mewarisinya atau menyambunginya atau orang kata meneruskannya, maka dia berterusan, maka dia kekal mendapat pahala itu. Jadi jangan lupa like, jangan lupa share kepada rakan-rakan kita. Baik. Maka kat mana tadi kita bicara tentang definisi karamah tadi. Maka karamah ini adalah perkara ataupun peristiwa luar biasa yang berlaku tanpa disertai cabaran dan dakwaan kenabian. Maknanya kalau dia boleh buat benda pelik tapi dia mengaku dia adalah nabi, seperti Rasul Kahar, maka salah. Dia bukan karamah, walaupun dia boleh buat benda-benda yang orang kata di luar adat, boleh menyembuhkan orang, boleh orang kata boleh buat benda yang pelik-pelik lah, boleh tarik duit daripada tanah, boleh turunkan hujan dan seumpamanya. Apa sekalipun, kalau dia mendakwa dia adalah nabi, dia mendakwa dia adalah rasul dan umpamanya, maka dia sama sekali automatik tertolak. Maknanya dia tidak boleh mendakwa lah, dia itu ada kelebihan itu. Maka karamah ini disebut di dalam Al-Quran, banyak Allah Subhanahu wa taala menyebut dalil-dalil yang berkaitan dengan karamah ataupun kelebihan yang Allah bagi pada orang yang dekat kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memberikan kepada dia jalan keluar, dia memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dalil ini juga menunjukkan bahawa orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa dengan Allah, orang yang banyak amalan dia menundukkan diri kepada Allah, Allah boleh mendatangkan kepada dia suatu jalan keluar. Bila mana dia minta sesuatu, sesuatu itu boleh jadi. Bila mana dia tadah dengan tangan dia minta makanan, maka makanan boleh turun daripada langit secara realiti, secara hakiki, bukan fantasi ataupun khayalan, bukan cium bau macam cerita Piramli, tapi betul-betul makanan jatuh. Tapi berlaku ke benda tu hari ni, nak cari para wali yang Allah berikan karamah pada hari ini, suatu perkara yang bukan senang ataupun sangat-sangat susah lah kita nak jumpa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran
Allah menyebutkan beberapa kisah yang boleh dikaitkan dengan karamah ataupun kisah para wali ini. Antaranya kita sebut sebagai kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana pemuda-pemuda Al-Kahfi yang mana mereka lari daripada musuh untuk menyelamatkan diri dan agama mereka. Kemudian mereka berehat ataupun tidur dalam gua dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Allah balikkan tubuh mereka. Kiri kanan balikkan tubuh mereka itu tadi, tujuannya supaya tidak dimakan oleh binatang tanah. Dan akhirnya mereka bangun dalam keadaan mereka pun tak sangka telah tidur selama 309 tahun tadi. Allah sebut dalam Al-Quran, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah sebut dalam Al-Quran. Dan sambung satu ayat lagi, fadarabna ala adhani fil kahfi sinina adada summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsalima labisu amada. Apakah kamu menyangka bahawa orang yang duduk dalam ar-raqim, duduk dalam gua, sembunyi dalam al-gua pemuda al-kahfi tak ditidur? Ianya termasuk dalam tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan. Ini adalah salah satu daripada kisah karamah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan di kalangan Rasul, mereka bukan di kalangan para Nabi, mereka di kalangan orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tengok ada kisah lain disebut dalam Al-Quran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria, sehingga akhir ayat. Cerita bagaimana Ummu Maryam, Ummu Maryam, bagaimana Sayyidah Maryam ini maknanya mendapat makanan di dalam mihrab dia. Dia duduk bersuluk ataupun duduk menyembunyikan diri dalam mihrab dia tanpa ada orang masuk, tanpa ada orang bagi makanan, tetapi memang dia makan sesuatu dan menerima makanan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi, maknanya antara karamah yang lain kepada Maryam itu, dia hamil tanpa disentuh oleh manusia. Itu juga disebut para ulama sebagai karamah yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian kita tengok lagi. Ni saya pendek-pendek lah, saya tak bawa cerita tu panjang-panjang sebab saya nak bawa nukilan kisah yang pendek tadi sebagai dalil untuk kita berpegang bahawa karamah itu ada disebut dalam Al-Quran, ada disebut dalam hadis. Kemudian di terakhir nanti kita memperincikan perbezaan di antara karamah dan juga sihir. Yang ketiga kita tengok karamah tentang ahli Alkitab. Ahli kitab itu cerita Nabi Sulaiman. Cerita Nabi Sulaiman yang mana istananya dipindahkan, memindahkan singgahsana Ratu Balqis yang ada di Yaman ke Baitul Maqdis itu tadi, dibantu oleh seorang sahabat Nabi Sulaiman namanya Asif. Walaupun ada riwayat lain mengatakan dia dibantu oleh jin, dan ada riwayat yang mengatakan bahawa dia dibantu, maknanya angkat singgahsana tadi dengan kuasa Nabi Sulaiman AS sendiri. Namun dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Naml, para ulama kata bukan Nabi Sulaiman, tu kuasa orang lain. Dan itulah yang sebahagian riwayat sebut, maknanya ianya adalah daripada karamah Asif, sahabat kepada Nabi Sulaiman itu tadi. Maknanya boleh angkat istana yang besar daripada tempat yang jauh. Itu karamah. Kemudian antara lain karamah di dalam Al-Quran tentang terbebasnya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan keji. Dalam hadis banyak lagi lah, kita bawa dalam hadis pula. Dalam hadis ada banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang karamah para wali, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada dia dalam kelebihan. Sepertinya kisah orang yang terjebak dalam gua. Cerita ni ada disebut dalam hadis. Dalam hadis yang sahih tentang cerita 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ni, dia berjalan-jalan, maka dia masuk dalam gua, berehat dalam gua. Tiba-tiba ada satu batu yang jatuh, batu yang besar jatuh dan tutup pintu gua tadi. Maka ketiga-tiga orang lelaki, pemuda tadi, sahabat tadi,
masing-masing berdoa dengan amalan masing-masing. Tak, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dia daripada terperangkap dalam gua tadi. Ini ada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Cerita ni cuma saya pendekkan dalam bentuk cerita. Bila mana jatuh batu tadi, maka sahabat yang pertama berdoa. Lebih kurang sahabat pertama ni berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dia kata, aku ni ada ibu bapa yang telah tua dan aku tidak pernah sediakan orang gaji ataupun orang untuk buat makanan kepada mereka, sebab aku buat sendiri segala makanan kepada mereka. Sehinggalah satu masa aku pergi, aku cari kayu, aku berjalan-jalan ke tempat yang jauh cari kayu bakar. Kemudian aku perahkan susu kepada mereka untuk hidangan malam satu malam, tapi aku tak kejut mereka. Aku nak tunggu sehingga mereka tersedar. Dan aku tak bagi susu tu kepada sesiapa, walaupun anak dan isteriku. Baiknya dia ni maknanya hidang makan kepada mak ayah sendiri. Kemudian tak bagi, dia perah susu segar, dapat susu segar daripada binatang tadi, daripada hewan peliharaan dia tak bagi kepada orang lain. Kemudian dia pun berdiri. Disebut dalam hadis dia pun berdiri dan dia tunggu sehinggalah ibu bapa dia tak disedar. Dia doa, dia sebut dalam doa. Kemudian aku tunggu pada malam tu ya Allah sehingga mak ayah aku sedar. Kemudian bila mak ayah aku sedar, yakni sehingga terbit fajar, anak-anak duk menangis di tepi kaki aku ni. Tapi aku tak bagi susu tadi kepada anak-anakku. Aku tunggu ibu bapaku terjaga. Kemudian mereka terjaga dan mereka minum susu tadi. Aku buat semata-mata kerana mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Maka dia kata, ya Allah, kalau apa yang aku buat itu semata-mata kerana keredaan-Mu, maka tunjukkanlah aku jalan keluar. Ini dia bertawassul ataupun berdoa dengan bersandarkan kepada amalan masing-masing, amalan sendiri-sendiri. Sebab tu kita juga kena ada satu amalan yang baik, yang istiqamah kita buat. Supaya bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta Allah memberikan keberkatan ataupun keredaan atas amalan kita tadi, yang memudahkan kita jalan keluar akan untuk sesuatu yang kita minta tadi. Baik, jadi bila pemuda tadi minta doa begitu, pemuda yang pertama, maka batu tadi pun bergeser itu buka sikit, tapi tak boleh keluar lagi. Maka sahabat yang kedua pula berdoa. Sahabat yang kedua tu tadi berdoa, ya Allah, dia cerita, aku cinta kepada seorang perempuan dan sangat-sangat menyintainya. Sehinggalah satu masa, bila mana aku nak kepada dia, dia menolakku. Ini cerita seorang pemuda. Kemudian, suatu masa, perempuan tadi, dia sangat susah. Dia sangat miskin, sangat kelaparan. Maka dia datang minta bantuan. Maka, pemuda ini, lelaki ini bagi kepada 120 dinar. Bagi kepada 120 dinar. Kemudian, maknanya dengan bagi 120 dinar tadi, maka perempuan tadi nak melayani dia lah. Sebab dia dalam keadaan tak ada duit, dalam keadaan kebulu dan lapar. Maka bila mana dia cuba nak pegang perempuan tadi, maka perempuan tadi ingatkan dia, janganlah kamu mengganggu kehormatan kecuali dengan hak. Maka dia pun teringat, dia pun sedar diri, dia pun tersedar maknanya daripada hawa nafsu ataupun kelalaian dia. Maka dia pun tinggalkan perempuan tadi kerana ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun halalkan 120 dinar yang dia bagi tadi. Dia doa kepada Allah, dia minta, ya Allah, kalau perbuatan aku tadi semata-mata aku buat tu kerana takut kepada kamu, kerana harapkan redha-Mu, maka tunjukkanlah jalan keluar. Batu tadi pun yang bertutup gua tadi pun bergeser pula sikit. Kemudian lelaki yang ketiga. Ni cerita yang disebut dalam hadis. Lelaki yang ketiga, dia ada seorang pekerja. Dia ada pekerja dan dia selalu memberikan hak mereka. Maknanya selalu bagi gaji dan sebagainya, tidak terganggulah. Melainkan ada seorang tu tak dibayar gaji dia sebab dia hilang entah ke mana. Sehinggalah satu hari lelaki tu tak didatang. Dan bila lelaki tu tak tahu ke mana, dia ambil bahagian gaji pekerja dia yang hilang tadi, dia kembangkan. Dengan cara dia beli kambing, unta dan sebagainya, makin beranak. Kemudian bila datang lelaki tak diminta upah, minta balik gaji dia ditinggalkan dulu, maka dia kata, nilah kambing, nilah lembu, nilah unta yang bahagian kamu. Dia pun terkejut sebab dulu dia tinggal sikit je, tiba-tiba jadi banyak. Dia kata, kamu jangan main-main, kamu jangan bergurau. Lebih kurang begitulah. Dia kata, kamu jangan olok-olokkan aku. Kemudian dia kata,
aku tidak perolok-olokkan, ini adalah benar. Maka pekerja tadi pun dengan rasa suka ambil semua gaji yang telah dikembangkan tadi tu. Dia dah dilaburkan oleh dia punya bos tu, dah dapat interest dah dapat untung dah. Kalau kita hari ni lah, maka dia pun pergilah dengan suka hati. Maka dia kata, ya Allah, kalau apa yang aku buat tadi adalah kerana-Mu semata-mata, tunjukkanlah aku jalan keluar. Maka batu tadi pun bergeser sekali lagi, akhirnya terbuka jalan keluar pintu gua, maka mereka pun boleh keluar. Ini cerita karamah yang ada di dalam hadis. Kemudian ada lagi cerita lain, cerita tentang ahli ibadah yang berguru dengan seorang rahib. Cerita Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud, saya bawa cerita ni ringkas-ringkas. Kalau saya bawa cerita panjang, jadi orang kata ceramah sirah pula. Tetapi saya tak bawa ceramah sirah. Kita nak cerita tentang karamah itu tadi. Cuma kita bawa dalil benda-benda yang berlaku di dalam Al-Quran dan benda yang berlaku di dalam hadis. Ashabul Ukhdud, cerita dia seorang Raja Himyar. Seorang Raja Himyar, dia ada seorang tukang sihir yang pandai, hebat, tapi tua dah. Maka tukang sihir ni kata, takut aku ni mati, maka carilah orang nak sambung ilmu aku ni. Maka ada pemuda pergi mengaji dengan dia. Ringkas ceritalah, pergi mengaji dengan dia. Bila belajar dengan dia, maka di tengah-tengah perjalanan daripada rumah dia nak pergi jumpa tukang sihir tadi, dia bertemu dengan seorang rahib di dalam gua. Maka dia rasa rahib ni boleh dipercayai. Dia belajar suatu ilmu. Tanpa pengetahuan si tukang sihir raja tadi. Sehinggalah satu masa, hingga dia ni pandailah, sehinggalah satu masa dia bila dah berulang kali belajar, dia berjalan satu tempat, ada binatang, sebahagian sebut sebagai ular, sebahagian sebut sebagai macam beruang gitulah, lintas jalan yang besar, sehingga orang tak boleh nak lalu, duduk di tengah jalan. Maka dia ambil bantu, dia kata, ya Allah, kalau ilmu rahib tu benar, kau bunuhlah binatang ini. Dia campak matu, maka mati binatang itu tadi. Dia balik cerita kepada rahib, maka rahib kata, kamu telah pandai dan lepas ni kamu akan diuji. Berlakulah sehinggalah dia ni dikenali, pandai berubat orang, penyakit sopak, penyakit kulit, penyakit macam-macam penyakit boleh pandai berubat. Sehinggalah akhirnya, saya ringkas ceritalah, sebab panjang kalau nak cerita ni. Sehingga akhir seorang penasihat diraja datang. Dia kata, boleh tak mengembalikan mataku yang buta ni? Dia kata, boleh, dengan syarat kamu beriman kepada Allah, maka aku akan doa kepada Allah. Maka penasihat diraja tadi berimanlah kepada Allah. Maka bila mana didoa kepada Allah, akhirnya sembuh. Itu karamah dia. Kemudian bila raja tahu, maka dia tanya kepada penasihat, siapa yang sembuh? Penasihat tadi kata, maka budak gulam ini tadilah. Kemudian dipanggil budak ini. Ini ada lagi cerita dia, guru dia dipanggil dan sebagainya. Saya pendek, budak ini dipanggil. Kemudian dia tanya, siapa yang menyembuh kamu? Dia kata, Allah. Dia tanya, adakah tukar sihir itu aja? Dia kata, tak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marahlah raja ni kerana ada Tuhan selain dia. Kerana raja ni dia menganggap dia sebagai Tuhan. Kemudian diminta dicapak di gunung. Bila pengawal-pengawal bawa campak ke gunung tak dijadi bergegar. Maka jatuh habis ke dalam gaul pengawal-pengawal. Maka gulam ni tadi balik dengan selamat. Maka terkejut dia. Maka dia pun minta pengawal pula. Itu karamah juga tu. Bila dia bawa nak campak tadi, maka jatuh ke gaul habis pengawal-pengawal yang heret dia tadi. Itulah karamah. Kemudian dibawa dia untuk ke laut. Bila pengawal bawa nak campak ke laut, maka perahu tadi terbelah. Jatuh semua pengawal-pengawal tadi, hilang mati lemah. Kemudian gulam tadi selamat ke daratan, pergi kepada raja balik. Terkejut raja. Itu juga karamah. Maka dia tanya, lagu mana nak bunuh kamu? Kata gulam tadi, boleh. Mu kumpul orang ramai, kemudian mu sangkut aku kat ikat aku kat pohon kurma, kemudian kamu ambil panah dan tembak aku. Dan orang panah aku. Dia pun kumpul ramai orang. Kemudian dia ikat gulam tadi, dia ikat sahabat tadi, pemuda tadi. Maka dia pun tarik panah lelaki tadi. Kena tepi, kena pelipis dia. Kena kat tepi je, tak kena. Tarik sekali lagi, tak kena. Dia pun kata, kalau kamu nak bunuh aku, kamu kena sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja tadi pun tarik panah tadi, sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kena mati dia.
Bila mati, waktu tu ramailah semua masyarakat tu dikumpulkan. Semua orang kata rakyat ketika itu dikumpulkan. Bila tengok benda tu, rakyat pun angkat tangan. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan ghulam. Maka marahlah raja kepada sekalian rakyat dia. Digali satu parit yang besar. Ditanya seorang-seorang, mu beriman, mu tunduk patuh kepada aku ke patuh kepada Tuhan ghulam, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Semua seorang demi seorang pakak kata patuh kepada ghulam, maka dimasukkan, dihumban ke dalam parit dan dibakar, kemudian meninggal. Sehinggalah dia sebut tentang minyak, macam-macam lah, didera lah. Kemudian sehinggalah seorang lelaki bawa bayi dia tadi, maka ketika mana dia nak terjun tadi, dia rasa ragu-ragu, maka bayi tadi tiba-tiba bercakap, ibuku, engkau sesungguhnya berada dalam kebenaran. Maka itu juga adalah disebut sebagai karamah. Budak yang tak boleh cakap tadi tiba-tiba boleh bercakap. Itu karamah lah tu. Kemudian kisah ahli disebut dalam hadis juga. Antara benda disebut dalam hadis tentang kisah ahli ibadah Juraij, yang mana dia ni duduk dalam musalla selalu, duduk semayang je selalu. Mak dia datang panggil Juraij, dia pun, ya Allah, mak aku ke semayang aku. Mak dia esok panggil lagi Juraij, dia pun kata ibuku ke semayang aku. Dia pun tak sahau. Dia teruskan dengan bersolat. Kita hari ni ada hukum dia lah. Kalau lebih 3 kali kita kena taat pada mak. Kemudian panggil sekali lagi. Dia pun tak jawab. Dia kata ibuku atau solatku. Maka mak dia pun nak marah. Mak dia kata, aku doakan dia ni tak mati. Sehinggalah bertemu pelacur. Kemudian datanglah pelacur. Sehingga satu masa datang pelacur, goda dia Juraij tadi. Tapi dia boleh kawal. Maknanya dia tolak pelacur tadi. Kemudian pelacur tadi dia jumpa seorang pengembala, maka dia buat hubungan zina ataupun keji sehingga lahir anak. Bila lahir anak, dia pergi cerita kepada orang kampung. Orang tanya, anak siapa? Anak Juraij. Maka datanglah orang kampung ramai-ramai, pakat pukul dan juga musnahkan rumah ibadah Juraij tadi. Maka Juraij ni dalam keadaan tak tahu apa. Dia tanya, kenapa ni? Kenapa, apa sebab ni pukul aku, runtuhkan rumah ibadah aku? Maka orang kampung kata, kamu telah berzina dengan wanita ini sehingga lahir anak. Maka Juraij kata, mana anak tu tadi? Bawa lah budak yang baru lahir, tak ada merah-merah lagi. Juraij pun tekan atas pusat dia. Maka Juraij tanya, siapa bapa kamu? Tiba-tiba budak yang kecil yang baru lahir ni boleh bercakap, bapaku adalah pengembala kambing si Fulan bin si Fulan. Maka orang rakyat pakat datang, orang ramai pun rasa bersalah, datang pakat peluk, pakat cium dia. Kemudian dia offer kepada Juraij, kami akan buat rumah ibadah kepada kamu daripada emas. Dia kata, tak payah, buatlah daripada yang biasa. Maka rakyat buat kembali daripada tanah sebagaimana musalla ataupun rumah ibadah dia asal. Maka kita sebut sebagai maknanya disebutkan oleh ulama bahawa budak yang kecil boleh bercakap tiba-tiba tadi juga adalah karamah kepada amalan ataupun kepada Juraij tadi. Dan banyaklah lagi sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq, maknanya ketika kisah Abu Bakar yang makanan menjadi banyak, sahabat-sahabat dia datang makan. Kisah Umar Al-Khattab yang mana dia boleh mendengar, orang kata boleh menjejaki perjalanan Sariyah ataupun musuh daripada jarak ribuan beribu batu, dan dia boleh bagi arahan pula daripada jauh. Dan banyak lagi lah cerita-cerita tentang karamah yang berlaku pada para sahabat, pada para tabi'in, pada mereka-mereka di kalangan orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beberapa kisah daripada Al-Quran dan beberapa kisah daripada hadis tadi cukup untuk membuktikan ataupun kita ketengahkan sini untuk kefahaman kita bahawa karamah atau perkara luar biasa itu memang boleh berlaku kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, adakah karamah boleh mengubah sesuatu? Ya, karamah boleh mengubah sesuatu, yakni berlaku secara hakiki, berlaku secara material, yakni intinya berubah, bukan berlaku secara khayalan ataupun secara fantasi. Maknanya kalau orang tu tiba-tiba sakit tak boleh bangun, dia pergi pegang lutut, dia doa kepada Allah, ya Allah bagilah orang ni sembuh, maka tak mustahil Allah berikan walaupun dia sakit tak boleh bangun berpuluh tahun, tiba-tiba lepas tok guru ni, alim ulama ni sentuh, maka boleh bangun. Ini karamah.
Sebab itu kita kalau ada penyakit-penyakit yang pelik, yang terasa susah nak sembuh, lama dah berubat dan seumpamanya, carilah mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah para wali. Nah, tapi kita susah nak jumpa para wali sebab wali ni bukan dia tulis, dia ada signboard ke rumah wali sekian-sekian. Kalau kat Indo banyaklah. Tapi bukan wali ni. Itu wali lain. Jadi maknanya karamah itu perkara yang benar boleh mengubah sesuatu. Dan sebagai akhirnya kita nak cerita apa perbezaan di antara karamah. Maknanya seorang yang soleh yang Allah berikan anugerah karamah kepada dia dengan seorang tukar sihir. Antaranya disebut Dr. Kamal Adham tentang perbezaan di antara karamah para wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan si tukang sihir. Karamah ni perkara yang tidak mungkin berlaku kecuali dengan iman dan juga takwa, mengikuti syariat yang lurus, sedangkan sihir dengan sebab kekufuran. Maknanya karamah itu ada pada orang yang kita tengok warak perwatakan dia, alim ilmu dia, patuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi jumpa orang, berubat dengan orang tu isap rokok, orang tu pakai seluar jin, orang tu akhlak cakapnya mencarut dan sebagainya, maka itu bukan para wali, itu bukan orang yang ada karamah. Walaupun berubat dengan dia sembuh, itu adalah si tukang sihir, itu adalah istidraj yang diberikan kepada dia. Yang kedua, pemilik karamah ataupun orang yang diberikan kelebihan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah mereka yang menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ketika mana orang kata terima kasih sembuh, dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengembalikan segala hasil daripada usaha perubatan ataupun lain-lainnya yang dia buat, yang bila orang minta tolong, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wali adalah orang yang lurus, orang yang soleh, orang yang lemah lembut, orang yang tak menyakiti orang lain, orang yang tak cakap putar belik, orang yang tak kasar, orang yang tidak sombong, orang yang bukan orang kata takabur dan seumpamanya, orang yang tidak menuduh-nuduh orang dan sebagainya. Wali ni orang yang tak bercakap banyak. Dia tak bercakap banyak sebab dia orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wali tu pun ada dua bahagian. Yang pertama disebut sebagai wali muqtasidin. Wali muqtasidin ni orang yang patuh kepada apa yang Allah perintahkan, orang yang tinggal kepada perkara yang Allah haramkan. Tapi ada disebut sebagai wali as-sabiqunal muqarrabun. As-sabiqunal muqarrabun ini golongan yang buat apa yang Allah suruh, perkara wajib. Kemudian dia buat juga perkara sunnah. Dia tinggal apa yang Allah larang, perkara haram. Dia tinggal juga perkara yang dimakruhkan, yang tidak disukai. Maknanya dia sekali ganda power dia tu. Tambah lagi lah dengan istighfar, dengan solat malam dia dan sebagainya. Itu kumpulan wali yang lebih tinggi daripada wali muqtasidin tadi. Kalau muqtasidin tadi asalkan orang tu buat pahala, maknanya segala kewajipan dia buat, dia tak tinggal. Zakat, puasa, itu ni semua hukum ni. Yang dosa semua dia tak buat. Walaupun dia tu kerja ulama, kerja guru, kerja usahawan, kerja petani dan sebagainya, tak kisahlah perwatakan dia. Itu pun disebut wali. Tapi wali muqtasidin, dia bawah lagi. As-sabiqunal muqarrabun, wali yang lebih tinggi. Buat maknanya segala amalan kebaikan, benda sunat dia buat, dia tak tinggal malam-malam dan seumpamanya. Okey, baik. Kemudian yang keempat, sifat wali ni juga di kalangan orang yang pemalu dan dia tidak pernah mengakui dia wali. Kalau kita naik Grab, naik kereta sewa, tiba-tiba pakcik tu mengaku dia tu wali, maka dia bukan wali dah, dia menipu, dia waklah, orang Kelantan panggil waklah, menipu, temberang orang. Wali ni dia tak akan mengaku dia wali, dia tak akan mengaku dia ada kelebihan tertentu, dia tak akan mengaku dia boleh sembuhkan orang. Dia akan kata insya-Allah kita ikhtiar, insya-Allah kita doa, insya-Allah kita usaha. Tu je tahap dia. Kesembuhan adalah disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita pergi berubat orang, dia kata boleh kita buat ni, sembuh ni, sihir boleh ni, saka ni boleh kita buat. Ini bukan wali dah. Ini bukan wali. Sama ada dia tu kurang beriman, kurang maknanya ilmu pengetahuan dalam bidang ini, bidang perubatan ataupun dalam agama, ataupun dia itu di kalangan kumpulan tukang sihir. Na'udzubillah. Dan penyihir, wali ni sifatnya tak suka dikenali. Tak suka dikenali. Jadi kalau saya ni maknanya tak suka juga dikenali.
tetapi terpaksa juga buat live lah, bukan nak dikenali tapi nak berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Tapi disebabkan live ni kira bukan wali jugalah. Memang jauh lah kita amalan, bukan senang tuan-tuan yang dirahmati Allah nak diberikan karamah kepada Allah ataupun kedudukan dia sebagai wali. Orang yang memang sangat jaga hubungan dengan Allah, pemakaian, percakapan dan seumpamanya. Kita ni jauh sama sekali lah, apatah saya. Baik, jadi wali ni dia kurang dikenali orang ramai. Penyihir beza. Penyihir dia suka ramai follower. Macam Musailamah Al-Kadzab tadi. Musailamah Al-Kadzab yang kita cerita, dia berikan orang kata Ihanah tadi, dia ada 60,000 pengikut pada zaman dia. Satu stadium pengikut dia. Tak ada Facebook lagi, tak ada WhatsApp lagi masa tu. Musailamah Al-Kadzab. Bini dia Sajah Al-Kadzab. Nipu juga, jahat juga. Dia ni golongan yang mengaku Nabi. Baik. Kemudian karamah adalah perkara hakiki. Disebutkan karamah ini perkara hakiki, dia bukan khayalan, dia bukan tipu muslihat, dia bukan macam, maknanya karamah ni benda yang betul-betul berubah. Kalau kita tengok magic ataupun silat mata itu lain, itu nampak je berubah tapi ada tipu daya di belakang. Tapi karamah benda yang memang berubah. Dulu di pusat rawatan Darussalam ada kelas yang dibuat oleh Baba Al-Karim Al-Makki. Baba pernah cerita ketika mana satu ketika dia orang yang lama duduk di Mekah, boleh cakap Arab straight lah, memang orang yang sentiasa pakai jubah, pergi ke mana-mana pun memang hidup, maknanya kita nampak dengan gaya yang sangat sederhana dan sangat bertawakal. Dah pergi dah 2 tahun lepas tak silap saya. Dia pernah cerita bahawa ketika mana dia sangat terdesak satu masa, tak ada duit, dia ambil bekas beras tu, ada sebiji beras tiba-tiba berubah, tiba-tiba tengok beras tu jadi emas. Memang sebiji emas, beras tu sebiji emas. Dia jual lah, boleh dapat hasil, orang kata untuk kehidupan dia. Dan memang kita tengok cara hidup dia berbeza lah daripada cara orang-orang biasa. Tapi Allah bagi dia kelebihan. Orang mari ambil, bukan kereta dia, orang mari ambil, mari atas dengan Alfa, dengan Al-Fire, dengan kereta besar-besar. Ada je orang anak murid nak tolong dia. Itu disebut orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian di antara sifat karamah, karamah para wali, dia tidak meminta upah. Maknanya dia tidak memaksa upah. Dia tak menjadikan pengerah, kalau nak sembuh ni kena buat begini, kena bayar seekor lembu, kena bayar seekor kambing hitam dan seumpamanya. Dia betul-betul hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak memaksa upah kepada orang yang berhajat kepadanya. Dan di antara sifat wali juga, ketika mana dia berusaha, dia berjaya, maknanya membantu orang lain, maka lidahnya hanya mengembalikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia itu tidak menuduh-nuduh, tidak merosakkan silaturahim dan seumpamanya. Seorang wali juga disebut sebagai orang yang tetap menjaga diri dia dari sudut pemakaian dia, sentiasa berwudu, sentiasa menjaga lisan, sentiasa menjaga anggota badan daripada segala yang Allah murka. Dan disebutkan juga wali adalah orang istiqamah dalam melakukan kerja agama, terlibat dalam kerja-kerja dakwah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan amalan-amalan yang diperintahkan dan seumpamanya. Wali tidak tangkut kepada pangkat, jawatan dan seumpamanya, apatah lagi nak gila kepada pangkat, jawatan dan seumpamanya. Wali ketika mana dia meninggal dunia, maka ramai orang menziarahinya dan orang menangisinya. Adapun bomoh, maka ketika dia meninggal, tak ada orang pun rasa sedih, tak ada orang pun nak iring kepada dia. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh Dr. Kamal Adham tentang perbezaan di antara seorang wali yang diberikan karamah dengan sakti kepada seorang tukang sihir. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita beringat ketika mana kita berusaha mendapat rawatan di mana-mana pusat rawatan atau dengan individu persendirian. Terlalu banyak, saya pun hampir tiap-tiap hari orang WhatsApp, kita tak boleh nak hukum orang. Orang tanya, ustaz saya berubat dengan orang ni sekian-sekian, kita tak boleh nak hukum orang. Tapi kalau dia cerita, ustaz saya berubat dengan orang ni, dia minta kuku, dia minta rambut, dia minta sekian-sekian, saya kata tak boleh. Dia minta pengerah kambing seekor, tak boleh. Dia minta darah kambing seekor, tak boleh. Pergi kemudian dia tuduh dalam tubuh saya ada banyak jin, tak boleh. Ini benda-benda yang tak dibolehkan. Ini kita kena beza. Walaupun kita pergi berubat dengan dia sembuh, tetapi dia melakukan amalan-amalan yang bercanggah, dia berakidah dengan akidah yang bercanggah. Jadi maka dia tetap tidak boleh. Jadi kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkongsian pada malam ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, supaya bila mana kita terlibat, kita Allah uji dengan kesakitan dan seumpamanya yang sama ada di kita ataupun diri kita, jangan sesekali kita mendekati akan tukang
sihir. Kalau tuan-tuan rasa payah nak pergi cari ustaz kat mana tambah musim PKP ni, tak apa. Tak, boleh je guna produk mandian bidara, jus bidara, minyak bidara Ikhtiar Syifa yang diruqyahkan oleh kumpulan mu'allish ataupun perawat-perawat di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia. Dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kesembuhan. Apa yang kita boleh adalah usahakan untuk ruqyah. Kemudian bila tuan-tuan pakai akan ada tindak balas. Tak, kalau gangguan tu kuat, mungkin dia akan rasalah gatal, panas, pijak dan seumpamanya, nanti kita guide dan bantu. Kalau gangguan tu tak kuat, 3 hari mandi, 7 hari mandi, insya-Allah selesailah hilang. Jadi itulah perkongsian saya kira ringkas pada malam ini tentang karamah wali dan juga tukang sihir. Kemudian saya ambil beberapa soalan yang ditanyakan ya. Ada banyak soalan kat komen ni, saya tak tengok lagi. Maknanya saya ambil yang dah ditanyakan ni, insya-Allah saya cuba jawab yang kat sini dulu. Daripada siapa ni? Oh, tim saya tak letak nama, biasa ada nama. Saya nak tanya, malam tadi start minum jus, pagi ni tekak rasa pedih. Kemudian ada tanda-tanda, oh yang ni kakak ni. Seorang kakak ni dia minum jus, dia beli jus kurbi, satu keluarga dia memang ada sakit gangguan. Kemudian dia kata lepas daripada minum esok dia rasa pedih kat tekak. Saya pun takut jugalah. Takut apa? Takut dia tu sensitif. 1000 orang ada seorang dia allergic, tak boleh dengan bahan-bahan tertentu. Takut dia tak boleh dengan bidara. Saya call tanya dia tu. Saya call tanya akak. Kemudian akak rasa macam mana lagi? Dia kata saya rasa pedih, sakit dalam tengkuk. Kemudian saya rasa berat je. Kemudian dada saya rasa gelisah sebab je lepas daripada minum jus. Saya kata itu bukan benda lain, itu benda gangguan. Maknanya kalaulah benda tu disebabkan diri dia tidak boleh menerima bidara tadi ataupun allergic dan sebagainya, dia sudut faktor kesihatan semula jadi, maka dia tak ada rasa sebab, rasa sedih, rasa berat atas leher dan sebagainya. Takkanlah minum satu sudu jus rasa berat atas leher, bukan minum batu. Jadi dia kata boleh jadilah sebab dia pun baru 2 kali minum. Dan saya kata teruskan. Bagi orang yang ada gangguan, bila tuan-tuan gunakan mandian bidara, bila tuan-tuan gunakan sama ada jus kurbi, inilah antara formula kita yang paling, saya boleh kata antara yang paling baik lah, Alhamdulillah. Maknanya sebab dalam ni minuman dia melibatkan puluhan helai daun bidara asli ada dalam ni. Sebab kita guna konsep yang digunakan oleh para ulama, yang Ibnu Katsir guna dalam menceritakan dalam masalah merawati ataupun mengobati masalah sihir, maka tumbuk daun bidara 7 helai minum. Yang ni kita letak lebih daripada 7 helai. Sebab tuan-tuan minum banyak hari. Bila minum, kemudian ada kurma ajwah yang Nabi sebut sebagai maknanya boleh melindungi sihir. Bila minum, maka jin tu akan rasa perit, akan rasa sakit, akan rasa terluka. Kita akan turut menumpang sebab dia berada dalam badan kita. Bila dia hilang, maka kita minum jus tu rasa sedap macam orang biasa, tak ada rasa sakit, tak ada rasa sebab dan seumpamanya. Baik. Kemudian persoalan seterusnya, dulu selalu mimpi orang meninggal. Ni tak ada nama ni, nanti tim saya tak letak nama. Dulu selalu mimpi orang meninggal, kubur. Sekarang dah tak ada. Cuma selepas cabut minyak tadi, rasa macam tangkap-tangkap sendi, rasa macam sakit-sakit. Oh, maknanya dia dah pakai minyak bidara. Dia dah pakai minyak bidara kita. Sebelum ni selalu mimpi orang meninggal, mimpi kubur dan seumpamanya. Kemudian dah rasa dia hilang. Cuma rasa macam tangkap-tangkap kat sendi. Tingkat awal kita minum, jin tu insya-Allah dia makin melemah, dia makin orang kata sakit perit dan dia tinggalkan kita. Maka bila dah tak ada mimpi tadi, bila dah tak ada rasa-rasa yang mimpi-mimpi mengacau tadi, maknanya satu peringkat dia dah hilang. Cuma yang rasa sakit sendi-sendi tu insya-Allah dia pergi berperingkat. Saya sebutkan kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan pakailah bidara jenama kita, tuan-tuan pakailah, datanglah ke pusat rawatan, mandi limau, mandi air bidara dan sebagainya. Jin bukan benda yang boleh kita ambil seketul, usung letak kat luar, keluar. Tak boleh. Kita boleh lemahkan dia, kita boleh sakitkan dia, kita boleh bakar dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita boleh ambil api letak bakar begitu. Tapi kita baca ayat, kita niat, ya Allah bakar dia. Kita niat. Dan insya-Allah Allah memperkenankan. Dan ayat-ayat itu adalah daripada tajribah yang ulama-ulama guna dulu untuk sesuatu khasiat. Guna ayat ni ikat jin, guna ayat ni untuk bakar dia, guna ayat ni untuk mudahkan dia bercakap dan seumpamanya. Maka bila mana dia sakit, dia lemah, maka kita makin kuat. Esok kita buat lagi, minggu depan kita buat lagi, minggu depan kita buat lagi. Sebab tu bila datang pusat rawatan, dia suruh datang minggu depan, datang lagi, minggu depan datang lagi sampai baik. Bila tuan-tuan guna mandian bidara, minyak bidara, jus bidara ataupun aman spray ni, tuan-tuan guna je tiap-tiap hari.
Kalau orang yang nak scan, nak tahu dia ada gangguan ataupun tidak 7 hari mandi, dapatlah tengok. Kalau ada gangguan, insya-Allah nampak tindak balas atau perubahan. Kalau tak ada gangguan, kemungkinan tak ada apa-apa yang berlaku, maka kemungkinan dia tak ada gangguan lah, insya-Allah. Tapi kalau memang ada gangguan, maka cukupkah dengan 7 hari mandi? Tak. Kena mandi secara berterusan. Baik. Sampai baik. Kemudian tanya daripada ni. Saya ada masalah seperti disetubuhi dan perkara yang Ustaz kata tu sama yang saya alami. Dan tambahan pula saya nak solat, lidah saya tak boleh nak sebut dengan betul. Cara ikhtiar saya, adakah saya perlu beli produk ikhtiar syifa saja atau perlu berjumpa kedua-duanya sekali? Boleh guna mandian bidara, minyak bidara dan jus kurbi ini. Kemudian boleh datang ke pusat rawatan untuk buat rawatan. Kalau dekat dan senang, datanglah. Kalau tak senang, guna dulu. Kemudian selepas daripada beberapa minggu dah datang, konsepnya kita sakitkan dia, kita lemahkan dia. Bila datang ke pusat rawatan, dia lagi senang untuk diruqyah ataupun diminta jin tu keluar, sebab dia dalam keadaan lemah, dalam perit. Kalau kita tak pernah guna, datang pusat rawatan, tambah-tambah sekarang dalam fasa PKP, rawatan kita tidak sentuh dan kita tidak buat rawatan seperti sebelum ni. Kita hanya baca, tiup, kemudian balik. Kita pun pakai face shield dan sebagainya lah. Jadi kedua-dua tu lebih baik. Kalau tak mampu, guna salah satu dulu. Maknanya boleh beli produk dulu. Kalau dekat sebelah, boleh datang pusat rawatan. Tapi saya syorkan cuba guna dulu dalam beberapa minggu, kemudian baru datang pusat rawatan. Salam Ustaz, nak tanya, gel mandian boleh tak campur dalam air mandian dalam besin? Ini gel mandian bidara kita, maknanya boleh tak campur air dalam besin. Lepas tu lap guna tuala pada madam makcik, sebab makcik demam teruk, tak boleh mandi. Tak ada masalah sebab tak boleh mandi. Boleh juga gunakan lotion. Gunakan lotion ataupun kita panggil sebagai foam bidara ni. Boleh guna ni kalau tak boleh mandi. Sebab nanti maknanya yang foam ni goncang 2-3 kali, kemudian tuang kat tangan, dia akan kering dengan sendirilah. Jadi yang ni tak perlu mandi, dia kering dan dia bau lama beberapa jam. Dia meresap, dia memang bau bidara. Maka jin tu pun sama, konsep dia mandi juga, cuma dia tak mandi. Cuma yang ni kalau boleh sapulah satu badan, tak ada masalah. Salam, akak, anak akak hari ni ada rasa gatal-gatal lepas guna. Ya, selepas daripada kita guna, kalau anak tu ataupun kita ada gangguan, kemungkinan possibility untuk berlaku tindak balas itu pelbagai. Ada orang dia rasa gatal-gatal, ada orang dia rasa macam panas pijak, ada orang dia rasa macam pedih, ada orang dia menguap, ada orang dia sendawa tak henti-henti, ada orang dia rasa sedih, macam-macam. Ikut kepada keadaan gangguan dia. Sebab jin tu macam-macam peringkat dan macam-macam jenis. Kita pergi pusat rawatan, bila dia ruqyahkan, kita pun menguap mengantuk. Ada tak menguap, kita pergi pusat rawatan, kita baca terus pensang, rebah mengamuk-ngamuk dia. Ada yang kata panas, macam-macam bentuk. Jadi maknanya itu adalah tindak balas. Teruskan guna, insya-Allah lama-lama dia baik. Dalam proses rawatan, gangguan, masalah orang ada gangguan, saya ingatkan, ketika mana kita guna mandian bidara, tuan-tuan guna mandian bidara ikhtiar syifa yang ruqyahkan berhari-hari. Kadang-kadang seminggu saya tinggal di pusat rawatan, kemudian baru kita bancuh. Yang daun bidara ni kita ruqyah kadang-kadang 2 minggu daun. Sebab tu banyak orang minum, saya pun kadang-kadang takut. Dia minum, tindak balas tu kuat lah. Tindak balas, sebab tu kita sebut kita ada 5 produk. Kita bukan niche kosmetik. Buat masa ni 5 produk ni bukan untuk kosmetik. Dia untuk orang yang sakit gangguan, orang yang nak scan apakah dia ada gangguan, bila mana dia ada sesuatu masalah, orang yang nak dinding diri dia daripada masalah gangguan. Baik. Kemudian ni dia tanya, salam berkenaan dengan sihir pemisah. Jika dah mandi sabun bidara, panggil perawat Darussalam datang rumah, dia ruqyah, tak ada apa-apa. Mandi limau pun tak ada apa. Tak ada apa yang berlaku. Adakah sihir pemisah tu? Tidak ada. Baik, jadi persoalan ni tentang sihir pemisah. Jadi kalau kita sudah mandi dengan bidara ni, kita kata kita dah guna, peruqyah pun datang tiup kita, tak tengok tahu macam tak ada apa-apa, kemungkinan tak ada apa-apa lah. Sebab sesuatu pemisahan terjadi, seperti suami isteri bercerai, orang yang putus tunang, tidak semestinya kerana sihir. Boleh jadi kerana semula jadi. Kerana semula jadi dia tak suka dengan kita, tawa hati. Boleh jadi kerana dia mula suka kepada orang lain, kerana semula jadi. Cuma di sini dia tanya, sebab pasangan tu tiba-tiba berubah tanpa sebab kukuh. Ini kena cek. Bila mana kita retak hubungan, jadi dingin, pasangan tak nak bersama dan sebagainya, bila kita mengambil rawatan, sama ada menggunakan mandian bidara, minyak bidara dan seumpamanya, atau datang pusat rawatan, bukan kita je yang kena datang.
Dua-dua tu kena datang. Kerana sihir tu tak pasti ke atas siapa. Lazimnya kepada orang yang berubah sikap. Maknanya kalau pasangan tu yang tiba-tiba berubah tak nak, dia tu yang kena dirawat, bukan kita. Tapi baiknya kedua-dua dicuba. Tapi maknanya untuk mengesahkan apakah benda tu bukan sihir, wallahu a'lam. Tapi kena buat dua-dua dulu. Kena dainah dua-dua. Sebab dia masalah retak hubungan ni kita tak tahu siapa. Tapi lazimnya yang berubah sikap tu lah yang jadi mangsa. Adapun benda tu sihir siapa buat dan sebagainya, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita diagnose, kita buat rawatan dua-dua, kemudian dua-dua tak ada nampak apa, tak ada tindak balas dan sebagainya, maka boleh jadi adalah disebabkan hati masing-masing. Maka pilihlah jalan lain untuk kaunseling dan seumpamanya supaya hubungan sentiasa terjaga. Cerai adalah perkara yang Allah tak suka walaupun benda tu dibolehkan. Jadi begitulah yang saya boleh kongsikan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kisah yang ambil awal 1 jam tadi kita berkongsi tentang beza karamah dan juga tukang sihir, sementara dan akhir tadi saya ambil beberapa soalan yang tuan-tuan tanya tentang bidara lah ataupun penggunaan. Kemudian saya tengok soalan sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk semua sekali daripada Nashrin, Muhammad Razi, Ridwan Ridha, Hasmi Laila, Inta Zuraini dan semua sekali. Ridwan, terima kasih sama-sama. Syifa Bali, Ustaz, kalau tak dapat tidur malam tanda gangguan juga. Boleh jadi ianya adalah simptom gangguan. Payah tidur malam berjam-jam. Tapi ada orang tengok juga, orang tu payah tidur malam. Siangnya dah tidur banyak. Itu maknanya sifat semula jadi. Ada orang yang ada satu penyakit yang memang susah tidur malam. Itu boleh berlaku juga. Jadi kalau kita tak ada simptom tu, maknanya boleh jadi gangguan. Mudah je kita ambil mandian dan sebagainya, kita mandi, kita sapu minyak, kita tengok berubah ke tak. Maknanya kalau tiba-tiba alhamdulillah banyak customer yang bila guna dia kata alhamdulillah Ustaz dah boleh tidur, dulu berjajah sekarang dah alhamdulillah lah dah boleh jadi normal. Itu maknanya alhamdulillah. Maknanya boleh jadi sebelum ni ada simptom yang mengganggu. Dia bukan sebab sihir saka dan sebagainya, tapi ada yang mungkin kita sesat duduk dalam rumah yang menyebabkan nak cuba mengganggu kita secara pelan-pelan. Macam yang minggu lepas ada seorang pakcik, dia cerita pakcik ni susah, dia kata nak tidur. Lalu dia fikir apa? Dia kata tak tahulah, pukul 12 malam. Dulu tidur pukul 11, pukul dia tidur dah. Sekarang pukul 1, pukul 2 baru tidur. Dia fikir anak-anak, sebab dia dah huzur dah. Dulu anak-anak dekat, sekarang anak-anak dah jauh. Ini masalah lain tuan-tuan. Kadang-kadang kes begini bukan sebab gangguan, tapi sebab dia punya emosi dia. Dia fikir anak-anak jauh, tak nak duduk dekat, duduk bergaduh dan seumpamanya. Jadi kita tengok keadaan. Tapi nak diagnose, kita nak kena pasti, guna je mandian dan minyak, sapu, tengok keadaan macam mana. Daripada Nur Fazlin, Ustaz, kalau batuk tak baik-baik berpanjangan, adakah itu juga tanda gangguan? Ya, batuk yang berpanjangan antara salah satu daripada tanda gangguan jin. Batuk berpanjangan salah satu daripada tanda gangguan. Tidak semestinya, kena cek juga dengan hospital, doktor kata macam mana. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada semua. Saya ambil last. Syarifah, Ustaz, apa hukum di dunia dan akhirat jika jin sebut telah menyekat dan mengambil hak manusia? Maka jin tu dia memang berdosa lah. Manusia, jin tu dunia akhirat dia memang berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menghukum dia. Jangan kita nak hukum dia. Sebab tu tak boleh dalam istilah bunuh jin dan seumpamanya. Dulu saya di Mesir, ada tukang orang Melayu kita datang berubat. Dia kata dia nak bunuh jin. Kita siapa nak bunuh jin? Memang ada dalam kaedah perubatan, kita sembelih, kita bakar, panaskan dia, tapi kita tidak nampak secara hakiki, dan kita bukan niat membunuh itu dengan maksud seperti membunuh manusia ataupun menghilangkan nyawa dia daripada kehidupan dunia. Tidak. Kita niat dengan cara menyakitkan dia. Seperti budak-budak, sebabnya darah seseorang tu haram. Darah seseorang, nyawa seseorang tu haram. Sama juga dengan jin. Tak boleh kita nak bunuh dengan dia, nak mampuh dia. Tak boleh begitu. Kalau orang jahat, kita boleh tangkap dia, kita boleh pukul dia, kita boleh rotan dia, kita boleh cederakan dia supaya dia berubah. Macam orang masuk curi dalam rumah, orang jahat curi dalam rumah, kita boleh nak pukul dia, tapi kita tak boleh nak bunuh dia. Tapi kalau kita nak pukul dia, cuma terbunuh dia, itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bukan kes bunuh kita, tapi kes maknanya secara tidak sengaja. Begitu juga dalam perawatan. Jadi jin yang jahat itu Allah Subhanahu Wa Taala yang hukum dia, bukan kerja kita nak hukum dia. Kita bukan menghukum, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita membacakan ruqyah, kita tak ada secara orang kata fizikal ataupun
satu perantara yang boleh menyebabkan jin tu sakit, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kita baca doa, kita baca ruqyah dan sebagainya, kita minta Allah sakitkan dia. Kita tak tahu sejauh mana dia sakit. Bomoh, dia minta sakit, dia guna jin. Jin yang sakitkan jin yang ada dalam badan mangsa. Itu beza. Sebab tu tak boleh beramal dengan bomoh, tak boleh berubat dengan bomoh. Kita berubat dengan cara perubatan yang patut syariah. Kita minta dengan Allah. Allah yang sakitkan dia. Berapa kadar sakit dia? Tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Cuma nampaklah daripada reaksi dia bergerak sakit, ustaz sakit. Itu nampaklah. Tapi sejauh mana kadar dia? Tak macam kena pedang ke, kena luka ke, kena pisau, tak tahu. Tanya dia, mungkin dia cerita, mungkin betul, mungkin tidak. Tetapi yang sakit tu, yang sakitkan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sifat seorang perawat dia tawajuh. Dia memang kena meletakkan diri dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia nak mula, dia kena istighfar, dia kena selawat, dia minta, ya Allah, kau bantulah dia, kau sakitkan jin yang ada dalam badan ni, kau hukumlah dia. Begitu ya. Sebab tu dalam kaedah perubatan tak ada kita buat pelik-pelik. Nampak dia bersilat, kita nak bersilat. Itu bukan begitu. Kita bukan nak bersilat dengan dia. Kalau nak bersilat, baik ajak masuk wrestling. Kita nak lemahkan jin dalam badan dia. Baik. Jadi saya kira setakat itulah malam ni tuan-tuan, sudah panjang lebih daripada 1 jam juga, lebih sikit-sikit. Saya ucap terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa share kepada rakan-rakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perkongsian pada malam ini, dan insya-Allah kita sambung lain kali. Jadi saya kira setakat itulah, panjang sudah pada malam ini. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Dan sebelum terlupa, kita ada promosi Aidil Adha hari ni last. Hari ni last. Siapa yang nak grab harga promosi tu, sampai kalau beli full set ada percuma jus. Kalau beli yang lain-lain ada free gift, barang IKEA dan sebagainya. Boleh PM, nanti tim kita bantu. Yang mana PM malam ni tu kira layak lah, walaupun bayar esok, insya-Allah. Untuk dapatkan promosi kita punya produk Bidara Ikhtiar Syifa. Dan bagi mana-mana yang nak daftar sebagai dropship, kita masih buka. Kita baru buka awal bulan 7 hari tu. Kemudian kita hold sekejap, dan baru-baru ni kita sambung kembali pengambilan pengedar. Sebelum ni kita tak pernah ambil. Kita ambil ini kali pertama pengambilan secara serius untuk dropship dan juga ejen Ikhtiar Syifa. Bagi tuan-tuan yang berminat untuk menjadi sebahagian usahawan daripada kami, so boleh PM dropship, InsyaAllah kita bantu. Dan tuan-tuan boleh dapat ilmu selain daripada ilmu marketing, ilmu agama, ilmu yang berkait dengan ni adalah lagi penting lah. Kerana nilai ini insyaAllah ada sahamnya di akhirat, insyaAllah. Saya ucap terima kasih pada semua yang menonton, dan kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.